صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zufrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin al hikmah waftah alaina min ladunna ilma kama fatahna bi sayyidin nabi بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. Qallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat pada Allah dan hendaklah kamu taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, mereka yang mempunyai wilayah kepimpinan sama ada dalam urusan orang mukmin tentang kehidupan dunia ataupun tentang agama, yakni min umara wal ulama wa immatil mazahib. Dan jika kamu bercelaka dalam satu-satu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun jika sekiranya kamu ni orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan demikian itulah yang baik dan seelok-elok tempat kamu nak kembali. Sadaqallahu maulana al-azim. Jadi jutaan ribuan terima kasih kepada pihak MBSB kerana sudi jemput hamba al-faqir untuk sama-sama bersilaturahmi pada waktu yang sangat singkat. Iaitu pukul 1 pun lewat dah, berapa minit dah lewat sampai ke 1.50 1.50 dalam membicarakan satu tajuk, yakni bagaimana kita menghadapi suasana di akhir zaman ni, pelbagai-bagai perkelahian bukan di antara orang yang duduk di kilauan emas atau gegar waganza, tetapi sama-sama orang yang mengaji agama sendiri, sama-sama ustaz, sama-sama syekh, sama-sama tok guru. Yang menyebabkan kita ni orang hak tidak tok guru, tok garu ni jadi pening. Akan duk balah. Maka saudara-saudari sekalian, itu tidak pelik. Kerana dalam Islam ni Nabi SAW sudah sabda 1400 tahun lebih dulu. La taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecahlah umat aku ni 73 puak. Bermakna perpecahan ummah ini telah pun dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW. Maka satu golongan yang berjaya ialah sahabat tanya kepada Nabi, manhum ya Rasulullah, siapakah golongan yang benar-benar berjaya? Lalu Nabi SAW jawab dalam satu hadisnya yang diriwayat oleh At-Tabrani dengan kalimah ahli sunnah wal jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi, barang yang akulah berpegang di atasnya dan para sahabat aku juga berpegang di atasnya. Dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW gunakan kalimah-kalimah, lafaz-lafaz yang lain. Alaikum bisawadil a'zam, alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah, alaikum bisawadil a'zam. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sawadil a'zam, yakni majoriti ulama-ulama berpegang. Maka ulama-ulama mereka telah pun bersepakat sejak daripada zaman salafun salih, maka bagi orang awamul muslimin macam kita ni,
di dalam bab ibadat mestilah kita bertaklid. Bertaklid. Mana bertaklid ni pok tu. Pok tu. Adapun dalam bab akidah mestilah kita ni mujtahid. Mana apa mujtahid? Mana kita mengusaha bersungguh-sungguh untuk mencari dalil. Mana contohnya? Kita berpegang, kita beriman dalam i'tiqad hati kita Allah Ta'ala tu ada. Di manakah dalilnya? Itu orang panggil apa? Wajib kita kena ijtihad. Itu dalam bab tauhid, dalam bab akidah. Adapun dalam bab syariat, kita yang tidak orang panggil mujtahid ni, kita mestilah bertaklid. Kita bukan mujtahid. Kita jom buat tahid je. Untuk hak tu buat tahid lagu mana? Nak makan pagi bangun nak fikir makan apa. Tengah hari ni nak makan gapo pula lepas sembahyang zuhur kat arah. Malam kat arah nak makan benda. Duk fikir makan hari-hari ni bukan mujtahid. Fikir nak buat tahid dia panggil. Itu tak sama dengan mujtahid. Mujtahid tu sendiri pun bagai-bagai martabat. Ada mujtahid mutlak seumpama a'immah mazhabil arba'ah. Imam-imam mazhab yang 4. Bahkan pada zaman dia tu bukan hanya ada 4 mazhab. Banyak lagi mazhab yang tetapinya tidak berkekalan sampailah ke zaman kita sekarang. Tidak berkekalan sampai zaman kita sekarang dengan kitab-kitab mereka dan murid-murid mereka terputus pada zaman-zaman terdahulu. Maka yang kekal sampai ke sekarang ialah 4 mazhab. Maka imam-imam mereka umpama Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semuanya orang panggil mujtahid mutlak. Apa maksud? Yakni walaupun Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Malik, tetapi tidak boleh dalam ibadat, dalam muamalat, dalam munakahat, dalam jinayah, dia nak beramal, dia kata tok guru saya kata, tak boleh. Dia mesti daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena dia mujtahid. Dia tidak boleh bertaklid. Walaupun pada guru dia sendiri, yakni Imam Malik, yakni Imam Syafi'i anak murid pada Imam Malik, maka dia tidak boleh. Kalau orang tanya apa hujahnya ni, apa Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i buat begini-begini ni, kata guru saya Imam Malik, tak boleh. Karena dia bukan muqallid, dia mujtahid. Dia mesti qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil mujtahid mutlak. Mereka menggali hukum hakam daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dawabit dan qawaid yang mereka sendiri mereka sendiri tentukan. Ini orang panggil apa? Mujtahid mutlak. Turun daripada mujtahid mutlak, mereka ini anak-anak murid bagi imam mereka, yakni dipanggil ashabul wujuh. Seumpama Imam Syafi'i, anak-anak murid mereka lah dipanggil ashabul wujuh. Ashabul Syafi'i, ashabul wujuh, mereka memahami tiap-tiap apa perkataan Imam Syafi'i tulis dalam kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana orang yang selepas daripada zaman Imam Syafi'i tak boleh nak faham dah apa Imam Syafi'i cakap dalam kitab Maka sebab itulah Al-Imam Juwaini, Al-Imamul Haramain, dia karang kitab orang panggil menghuraikan apa perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Al-Um tu kalau kita tengok ada 2 jilid je. Saya beli bobok lama tu 2 jilid. Terbatu je. Tapi Imamul Haramain mensyarahkan 2 jilid tadi hingga jadi 10 jilid, Nihayatul Matlaq. Gitu. Sedepa. Tak tahu dia syarah ke apa, saya tu tak baca. Saya beli saja ya. Tak faham. Alimnya ulama-ulama dulu. Maka turun lagi ke zaman orang panggil mutaqaddimi, seumpama Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi karang kitab Raudatul Talibin. Ada 11 jilid tebal. Turun lagi Imam Rafi'i. Ada karangan Imam Rafi'i. Tu ulama mutaqaddimin dalam mazhab Syafi'i. Dan turun lagi pada mutaakhirin, zaman yang akhir sekali, yakni Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini orang panggil dalam salasilah perguruan mazhab Syafi'iyah. Maka kerana itulah kita orang awam, bila kita sebut kata kita bermazhab Syafi'i, bukanlah dengan maksud kita pergi belajar kitab Imam Syafi'i. Tidak. Tetapi kita bertaklid dengan mana-mana guru, mana-mana syekh, mana-mana ulama yang berijtihad dan berfatwa dengan fatwa mereka itu mengikut garisan dan panduan yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i, qawaid dan dawabit yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i. Maka sebab itulah
kita pergi beli ke Tesco, pergi shopping di Giant ke apa, kita pergi beli, kita tak ada akad jual beli. Betul tak? Ada tak kita akad jual beli? Kita pergi beli hari-hari minggu kan, habis 2 pamper hano ni, gula beras habis, lepas tu kita pergi Giant kita pergi Giant, kita pergi shopping. Lepas tu nak pergi bayar di cashier, kita siap-siap, dia kira apa, saya beli ni cashier, barang-barang ni dengan harga yang tersebut. Ada kita kata itu? Tak ada deh. Cashier kena cashier hak keling bengong nak jawab benda ni kata. Nah, kalau hak Melayu tak apa juga. Saya terima dah, saya jual dengan harga yang tersebut. Lelah. Nah, tak ada kan? Tak ada. Kenapa? Kerana kita telah bertaklid kepada Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Manawi bahawasanya sah jual beli dengan mu'attah, yakni jual beli mu'attah tanpa kita akad jual beli. Sah. Walaupun Imam Syafi'i kata tak sah. Nah itu ni, jual beli mu'attah tak sah. Tetapi kita mengikut mazhab Syafi'i walaupun kita tak ikut perkataan fatwa yang sebenar daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana ulama yang menjalani pendapat mereka mengikut qawaid dan dawabit yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i berfatwa. Maka kita bertaklid. Tiba-tiba di zaman sekarang ada orang-orang yang datang dalam masyarakat untuk mengelabui mata masyarakat kita. Dia kata, kita bukan mazhab Syafi'i piau pun. Tengok. Kalau memang Syafi'i, kalau kita beli barang, dah akad jual beli, tak sah. Tak sah jual beli dengan mu'attah ni, bukan dengan makna berdosa. Cuma tidak dinamakan itu adalah jual beli di dunia. Tetapi tetap halal. Tetap halal. Tidak kata berdosa, akhirat esok kena masuk api neraka. Tidak. Tetapi dia buat mari kita jadi bimbang. Kita bila mengaji kitab Imam Syafi'i tak ada. Jadi dia buat mari orang panggil sihrul bayan. Apa? Sihir dalam berkata-kata. Kita bukan mazhab Syafi'i piau apa. Adakah kita pergi ke mesin nak beli air kan? Kita masuk duit RM2.5, kita tekan air Milo. Jatuh lebok 1 tank air Milo. Kita ada kata ke mesin tu, saya beli ni mesin air Milo ni dengan harga yang tersebut. Air Milo daripada tank, daripada mesin. Mesin pun jawab, saya jual air Milo ini dengan harga yang tersebut. Ada. Pak kita bukan mazhab Syafi'i pun. La haula wala quwwata illa billah. Memanglah kita tak ikut fatwa Imam Syafi'i, tapi kita mengikut fatwa ulama yang menjalani pendapat mereka mengikut dawabit dan qawaid yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i. Maka kita tetap mazhab Syafi'i. Tetap. Tapi nak cari dalil, benar nak cari dalil. Di mana dalil? Orang sekarang kan nak dalil lah ke? Sikit-sikit nak dalil. Mana dalil? Mana nas, ustaz? Kalau ustaz waktu bina, mana sahih ke tak? Dia tanya pula, sahih ke tak ke apa? Apa kata Pak Cik ada banyak kalau kita hadis kat rumah tu tanya sahih ke tak orang sekarang kan dia nak takhrij hadis bejak baguslah nak takhrij hadis tetapi selayak manakah kita ni nak takhrij hadis, nak semak hadis, takhrij mana nak semak hadis, hadis yang dikeluar ni sahih ke tidak, hak diriwayat ni dhaif ke hasan ke macam mana, layak ke tak kita? Berapa kita hadis ada kat rumah? Dia kata tak ada ustaz. Surat khabar berita hairan Sina hairan ke apa, berita utusan Melayu banyak kat rumah. Dah nak semak kat mana? Tak ada payah ustaz, Google ada lah ni. Kita tekan ni 2 minit boleh tahu lalu sahih ke dhaif. Aduh, Allah senangnya zaman sekarang nak jadi ulama muhaddisin. Orang dulu belajar, bukan main payah syarat nak belajar, nak bagi alim tulus zaman, lama masa. Kerana apa lama masa? Bukan satu mata pelajaran duk belajar dalam bab hadis saja. Dalam bab hadis saja tu beberapa mata pelajaran. Belajar orang panggil secara riwayah dan dirayah. Belajar ulumul hadis, belajar mustalah hadis, belajar ilmu sabak wurud bagi hadis, belajar ilmu jarh wa ta'dil, belajar manahijil muhaddisin, manahijil muhaddisin, manhaj ulama hadis. Kerana ulama hadis ni banyak, bukan seorang banyak ulama hadis. Maka tiap-tiap ulama hadis tu ia tak sama prinsip mereka, manhaj mereka. Maka bila kita belajar, kita kurang nak balas dengan orang. Kita tahu ulama ni dia manhaj mutasyaddidun.
Ada ulama manhaj mutasahhilun, ada ulama manhaj mutawassitun. Mudah, tak apalah. Manhaj mutasyaddi apa maksud? Yakni manhaj yang ekstremis, yang sangat ketat. Seumpama Al-Imamul Jauzi dalam kitab karangan Mawdu'ah dia, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang dia semak balik, dia takhrij balik, dihukumkan dhaif, mawdu'. Gitu. Dia satu orang ulama yang sangat susah nak kata sahih pada satu-satu hadis. Sangat ketat. Semok dia tu gila-gila maksudnya. Itu orang panggil manhaj muhaddisin yang mutasyaddi. Maksudnya kalau orang tanya dia, Syekh, hadis ni sahih ke dhaif ni? Dhaif. Tu. Ni. Dhaif. Dhaif, mawdu'. Yang gitu. Tak ada benda lain dah. Dhaif, mawdu'. Itu orang panggil apa? Manhaj ulama mutasyaddi. Seumpama Al-Imamul Jauzi, kalau kita baca kitab Imam Al-Jauzi karangan Mawdu'ah dia, kalau kita baca, kita semak, ada hadis-hadis yang dia takhrijkan dalam kitab Mawdu'ah dia sebagai dhaif dan mawdu', diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Nak kata apa? Ini bahaya. Nanti orang awam kata, oh, sahih Muslim rupanya tak sahih lagi. Ada juga dhaif mawdu'. Siapa dia kata dhaif mawdu'? Ni Imam Jauzi. Lah. Mu tahu tak manhaj Imam Jauzi? Tak tahu. Dia kata gitu dalam blog. Dalam blog. Ada benda lain dalam blog. Dia baca blog kan. Imam Jauzi manhaj dia mutasyaddi, ketat sangat. Dhaif mawdu'. Hatta ada dalam sahih Muslim pun ada yang dia hukumkan dhaif dan mawdu'. Tetapi bila kita tahu dia punya manhaj, kita tenang, tak bala. Ada manhaj ulama mutasahhilun, bermudah-mudah. Umpama Al-Imamul Baihaqi dan Al-Imamul Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, banyak dia sahih hadis. Wa sahahahul Hakim, dan telah mensahihkan akan hadis ini oleh Al-Imamul Hakim. Al-Imamul Hakim satu orang ulama hadis yang kita tak payah lalu masa sikat ni jadi cakap cepat. Jangan takut lebih masa dah. Al-Imamul Hakim satu orang ulama hadis yang bermudah-mudah. Sahih Hasan. Dua tu je. Kalau orang tanya dia, Ustaz, Syekh, apa hukum hadis ni? Sahih ke dhaif ke? Sahih. Ni sahih, Hasan, sahih. Kalau main dua tu. Dia mudah sangat. Sebab itulah bila kita tahu manhaj ulama muhaddisin, maka kita tak balas dengan orang. Hari ni Ustaz mari mengajar kat surau kita, hadis ini mawdu', dhaif. Kita pun tengok dia. Ustaz ni manhaj mutasyaddi ni senyang, lenang, tenang hati, tak balas dengan orang. Betul tak? Esok pula hadis yang sama ustaz lain mari mengajar. Hadis ni sahih. Berpeganglah tuan-tuan. Ni. Beramallah dengan hadis ini. Kita pun ustaz ni berpegang dengan manhaj ulama hadis yang mutasahhil, bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Balah tak? Tak balah. Sebab tu ulama kata man kasura ulumuhu qalilu i'tiraduhu. Siapa dia yang banyak oleh ilmu dia, maka sedikit dia nak balas dengan orang. Tak mudah nak balas. Wa man qalilu ulumuhu kasura i'tiraduhu. Siapa yang sedikit ilmu dia, maka dia mula nak balas dengan orang. Ustaz mari kata tu, ustaz. Yang mana nak balas tu? Macam mana ustaz kata sahih ni? Ya nak marah. Padahal dia tak belajar manhaj ulama hadis. Maka sebab itulah perbalahan masyarakat ni. Kenapa? Kerana kekurangan ilmu. Kalau orang yang kekurangan ilmu menyedari dia tu kekurangan ilmu, maka selamatlah masyarakat daripada mara bahaya perbalahan dalam agama. Tetapi orang yang kekurangan ilmu, dia tak sedar dia kekurangan ilmu. Duk rasa banyak omong. Mana dalil nak komen omong. Gini komen. Gini. Semak hadis dahulu. Sebelum disebarkan. Jangan cepat-cepat. Kadang-kadang hadis tu dihukumkan mawdu' oleh Imam Jauzi. Hadis yang sama dihukumkan mawdu' oleh Al-Imamul Jauzi. Al-Imamul Baihaqi kata dhaif, Al-Imamul Hakim kata hasan. Kadang-kadang ada kata sahih. Apa kita nak kata? Hadis yang begitu tidak disepakati oleh ulama tentang kemaudu'kan dia tu, tidak boleh kita nak marah orang nak sempah. Tak boleh. Melainkan semua ulama hadis sepakat
baik manhaj mutasyaddid, manhaj mutasahih, manhaj mutawassit, seumpama Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud pun kata la aslalah. Nah, pada asal ni hadis ni sepakat semua ulama hadis, apa-apa manhaj sekalipun sepakat itu bukan hadis, barulah haram kita riwayatkan hadis tu di atas jalan nak kata Nabi SAW sabda. Kalau masih lagi dikhilafkan, jangan kita balah. Dikhilafkan. Ada orang kata dhaif, ada orang kata hasan, ada orang kata maudhu'. Apa nak buat? Kalau riwayat mungkin dia berpegang dengan orang kata dhaif. Kerana dhaif juga hadis. Itu ni, yang bukan hadis hanya maudhu'. Maudhu' bukan hadis. Itu pun maudhu' yang disepakati oleh seluruh ulama hadis. Apa tak? Maka kalau kita duduk dalam keadaan tak balah. Tak balah. Yang jadi balah ni kerana apa? Kerana tak sedar kata kita tak tahu. Dia panggil apa? Murakkabuh jahil murakkab. Jahil murakkab ni tahu deh. Jahil berlapis. Dia jahil kata dia tu jahil, dan dia jahil dengan benda sebenar. Apa tak? Tak faham gitu. Dia tak tahu kata dia tu tak tahu, dan dia tak tahu dengan benda sebenar. Tu jahil murakkab. Lembut lagi tu. Dia bodoh kata dia tu bodoh. Gitu Bang Ustaz sikit. Pas dia bodoh dengan benda sebenar. Duk rasa dia tahu, dia cerdik sama. Walah dia bodoh. Duk rasa cerdik sama. Hari tu saya baca sedap weh. Jangan gitu. Kita ni umat akhir zaman ni tak boleh nak lawan dengan orang-orang dulu. Nisbah cerdik mereka tu lebih cerdik orang dulu pada orang sekarang. Kita ambil lah ilmu, tak usah ambil ilmu agama, ambil ilmu hisab, ilmu matematik. Orang tua-tua dulu mana ada kalkulator. Kalau kita sedang sepak dengan orang tua-tua kan, kalau kita pergi makan kedai kopi dia, kita panggil pak cik, ayah haji, mari kira sudah dah makan. Dia tak ada bawa peng, kertas ada. Dia mari gini mata. RM50. Derah dia congok. Dia congok dalam kepala otak dia, geliga otak dia. Orang sekarang dia cepat, dia jadi 5 sekolah rendah, kalkulator magic. Bodoh tak bodoh. Otak tu tak beri, duk gaduh dengan alat semua. Nak pergi ke mana-mana, nak pergi MBSB ni kena tengok ni make location. U-turn yang kata U-turn tu ada weh. Jalan salah ni mampu dah lah. Duk tengok make location, cerdik tak cerdik kita. Orang dulu tak ada make location. Dia boleh sapa masyrik dan maghrib dengan apa? Dengan berpedomankan bintang. Bintang tu sebagai petunjuk. Dia boleh pergi timur dan barat, selatan, utara, nak pergi ke tempat dia tanpa sesat. Apa? Duk tengok bintang. Hala ke mana? Sebab tu orang dulu dia ada satu ilmu zaman Yunani lagi. Orang panggil ilmu astronomi. Bukan astro Oasis. Hak tu kita hak pandai. Orang dulu tak pandai astro hak tu. Astro warna ke apa tak pandai lah kau orang dulu. Alhamdulillah. Orang dulu dia alim ilmu astronomi. Apa ilmu astronomi? Ilmu bintang. Dia tengok bintang ni, capur bintang ni, capur bintang ni. Nampak apa kalau je king dia kata. Dia panggil bintang Scorpion. Betul tak? Ada bintang Taurus, ada bintang Sagittarius, ada bintang apa lagi weh? Macam-macam bintang. Tu ilmu orang panggil astronomi. Kalau kita baca kitab orang tua-tua, umpama kitab Syekh Daud Patani ke apa kitab pondok-pondok ni. Dia cerita hikayat, orang panggil hikayat cerita Israiliyat dia panggil. Israiliyat ni Nabi SAW pesan dah dalam satu hadis dia. Bila orang tanya Al-Hafiz Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fatawa Ibn Taymiyah, apakah hukum meriwayatkan cerita Israiliyat? Maka kata Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, tidak mengapa selagi mana bukan tentang usul akidah. Boleh. Kenapa? Warada daripada hadis, warid daripada hadis Nabi SAW. Dia kata bila kamu dengar cerita daripada Israiliyat, maka jangan kamu kata benar belaka, jangan. Jangan kata sodakta, jangan. Jangan kata kazabta, pelawak, tipu belaka, jangan. Tapi kafa cukuplah mu kata amantu billah wa ma unzila ala nabiyyina. Aku beriman dengan Allah dan aku beriman dengan apa yang diturun kepada nabi aku. Jangan kata betul belaka, jangan kata pelawak belaka. Kenapa? Karena kita tak tahu pada wakilnya. Itu cerita Israiliyat. Maka sebab itulah disebut dalam kitab-kitab lama. Satu contohnya kitab Qasasul Anbiya ataupun Kashful Lisan, ataupun banyak lagi lah nak sebut kitab-kitab. Umpama Syekh Daud Fatani karang, dia buat mari cerita tentang bumi. Bermula kitab lama dia tengok. Bermula bumi itu berada di atas hujung tanduk lembu. Tengok.
Nah, dan lembu itu berada di atas air, dan dikelilingi lembu itu akan ular sawo yang besar. Nah, dan apabila lengohlah oleh lembu menanduk akan bumi. Nah, tengok. Lengoh, lembu tu lengoh tanduk bumi. Nah, maka dialihkan bumi tersebut di atas tanduk sebelah lagi. Maka bergoncang-goncanglah bumi. Orang hendak pandai apa kita gila, kita Doraemon lah tu ni. Nah, kita Pokemon ni bakar api. Bakar api ni kenapa? Karena kita tak tahu. Nah, orang yang cerdik sikit dia tak cepat i'tiraf. Umpama ahli falak. Nah, orang ahli astronomi, ahlul falak, dia buat kajian. Nah, lembu ni lembu binatang ke lembu gapon? Lembu binatang ke lembu gapon? Kalau kata binatang, kita pergi naik kapal terbang keliling bumi, memang tak ada lembu tu. Nah, lembu tu pula. Lembu tu pula. Ada bumi tu pula. Pas bila kita naik kapal terbang Nah, terus kita naik kapal terbang, kita pergi kok ni keliling. Kak keliling kok ni pula. Ada tak tanduk lembu? Kalau tanduk bumi? Ada. Lembu ni lembu binatang ke lembu gapon? Oh, rupa-rupanya zaman astronomi mula. Ahli-ahli astronomi mula, ada bintang yang ditakhayul, yang dikhayalkan oleh orang dulu sebagai lembu. Dia tengok bintang ni capu, bintang ni capu, bintang ni nampak pun lembu. Dia kata bintang lembu. Bermakna situ bukan binatang lembu, bintang lembu. Apa tak? Bukan menatai lembu dak. Nah, bintang lembu. Gitu. Dan bila zaman satelit sekarang, dia pacar ke atas. Dia tengok benar-benar bumi ini berada di atas bintang yang ditakhayul, yang dikhayalkan oleh orang dulu sebagai tanduk bagi seekor lembu. Betul sungguh. Tengok. Dan dia bergerak ni, dia bergerak. Bumi ini dia berputar-putar dan dia bergerak di atas falak, di atas orang panggil orbit dia. Wa kullum fi falakin yasbahu. Al-Quran sebut. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kau ingat surah Yasin? Zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yang apa? Tak ingat dah. Tak ingat dah ni Yasin. Bidak baca malam Jumaat. Sebab tu imam tok bomo. Dia nak bomo, dia ambil buah timu Cina, tembikkan dia rembah baca Yasin salah. Nah, Yasin wal Quranil Hakim. Hakim tu dia bunyi. Nah, dia kata panah ni kita rembah timu baca surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Mana ada Hakim dalam surah Yasin? Nah, Hakim tu Hakim yang majesteri nyanyi sedap tu ada. Nah, surah Yasin tak ada Al-Hakim. Nah, kerana apa salah? Kerana tak baca Yasin malam Jumaat. Wa kullum fi falakin yasbahu. Nah, semua sekali. Wasyamsu wal qamaru wal bulan, bintang, matahari, bumi, semua sekali tadi bergerak di atas orbitnya. Maka bila pacar satelit zaman moden lah ni, nah, bumi ni dia berputar dan dia bergerak di atas falak dia, di atas orbit dia. Dan nak boleh kau sampai pada tanduk sebelah lagi. Bintang hok dikhayalkan sebagai tanduk bagi lembu. Satu lagi. Lembu dia ada dua tanduk, lembu duk pening. Tanduk satu lagi. Lembu kan? Ada ni. Ada so tanduk tu setan, dak berbadak semua. Ada ni. Nak boleh kau sampai di tanduk sebelah lagi, dia memakan masa 100 tahun. Dan bila dibuka lembaran sejarah tiap-tiap kali 100 tahun, memang berlaku banyak bala bencana di atas muka bumi. Baru apa tak? Sebab tu orang dulu-dulu, mereka tak cepat nak i'tiraf. Banyaklah kalau kita nak cakap. Tu baru satu ilmu. Ada ni. Yang kita sekarang ni berapa ilmu? Banyak balah lah kau. Bab fiqh pun balah. Kenapa? Karena kita tidak orang panggil meraihkan, orang panggil khilafu ulama ummati rahmatun. Khilaf ummati rahmatun makna bercanggah pendapat umat aku ni rahmat. Yang ni dalam bab fiqh, dalam bab syariat rahmat, dalam bab akidah tidak rahmat. Tetapi jangan bagi kita balah sama kita. Siapa mu neraka kamu, ahli neraka, mu ahli neraka. Ini tak betul ni. Hingga kita pun kelemahan kita diketahui oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam tu boleh orang panggil menghalang pendakwah Islam daripada berceramah. Gagal bising itu sekejap. Ada ni, Dr. Zakir Naik. Kita tengok Facebook sama. Ada ni. Kita tengok, bagus ni balak. Sebab tu hamba dulu zaman muda lagi lah ni pun. Ada ni. Zaman 20, 21, 22, 23 belum kahwin lah.
Allah, panah ni dalam Facebook ni. Nak balas sama dengan orang. Balas nak debat situ, debat sini. Satu orang muda dia kata, "Ustaz, kurang tak payah debat dalam Facebook ni." Dia cerita Facebook ni apa dia? Alat siapa? Siapa rekod? Nah, Yahudi. Mudah-mudah nak bagi ustaz faham, dia kata beginilah. Ibarat Facebook, gapo YouTube, gapo semua ni, ibaratnya kolam swimming pool tu. Jadi orang Islam duk berenang dalam swimming pool tu ramah. Ada berenang pakai jubah siap dengan serba-serba berenang. Mana gitu? Ibarat kita kata kan, kelemahan kita orang bukit Islam tahu. Orang bukit Islam tahu. Ya sepatutnya apabila kita berhadapan dengan bukit Islam, kita sesama Islam walaupun berlainan fikrah, berlainan firqah, berlainan aliran pemikiran, kita kena bersatu. Sama ada ahli sunnah, kau mujassimah wahabi, kau syiah, kau apa, kita kena bersatu. Jangan jadi seperti negara-negara Arab ni. Tengok negara Arab, apa yang hancur bu? Kerana mereka rela bekerjasama dengan orang bukit Islam, dengan US, dengan Yahudi Nasara. Kerana benci pada pemerintah mereka. Mereka rela bekerjasama dengan Yahudi Nasara untuk memampuskan saudara mereka sendiri. Kerana kebencian ada dalam hati. Kita orang Islam bukan agama yang menanamkan sifat kebencian. Perkelahian di antara kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Mestilah kita duduk satu meja, orang panggil berdebat dengan cara yang ahsan, dengan baik. Bukan dengan tak baik, bukan dengan niat nak cari kemenangan. Ada orang nak debat, dia nak menang lalu dah. Siap orang panggil cabar mencabar. Siap orang panggil apa? Berjudi dah pula. Macam berjudi dah pula. Kalau mu kalah, aku letak. Kalau mu kalah, mu letak jawatan mufti. Contoh. Kalau aku kalah, aku letak jawatan aku. Tak kira lah letak jawatan ke apa-apa. Tengok. Ini bukan adab Islam. Islam itu bukanlah agama merosakkan. Agama kedamaian. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Islam agama sejahtera, damai. Yang tidak damai ni kerana kita ni tidak menggambarkan tentang Islam tu sendiri. Kita menerakakan umat Islam. Siapa-siapa baca baca Yasin ala Jumaat, tu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kejut bunyi neraka. Ni tutup terus Quran. Tak baca itu Yasin. Ni jadi orang panggil perbalahan dalam masyarakat. Ada ustaz-ustaz yang mengajar agama dengan tidak berdisiplin dalam mazhab. Macam kita ni, mungkin tak ada suruh baca kitab apa, kita ikut tak baik ni, tak ada kitab depan ni. Kerana kita buka ulama, dia kena ada kitab. Orang mengaji pun kena bawa kitab. Orang dulu-dulu mengaji, dia bawa kitab. Anak murid bawa kitab. Tok guru tak bawa tak apa. Kerana tok guru tu kadang-kadang dia bersifat dengan ilmu. Kitab dalam kepala otak dia. Anak murid dia baca salah pun dia boleh tegur dulu. Kadang-kadang dia dah bawa kitab. Kalau kena kiai-kiai daripada Indonesia, bapa-bapa daripada pondok-pondok di Fatah ni, bukan setakat tak bawa kitab, mari-mari dia kisah okok pula. Baca, dia suruh mukrik dia baca. Salah. Mata letak mana? Baca malat. Anak murid pun tu betul-betul tu salah-salah. Dulu. Sekarang dah tok guru bawa kitab. Tok guru bawa kitab saya gitu baru bawa. Anak murid relax. Awak connect hari tu. Nyanda tidur relax. Nyanda. Walai Syafi'i kata man dakhala majalis al-ilmi bila qalamin wa kitabatin faka'annama raqiba ghuzwata bila saifin. Siapa-siapa yang masuk dalam majlis ilmu tanpa bawa qalam, pen dan kertas, kitab maksudnya. Faka'annama seolah-olah dia raqiba menyeberangi, masuk menempuh ghuzwata dalam medan peperangan bila saifin, tanpa bawa pedang. Orang pergi perang juga dia ni. Orang pergi perang bawa habis senapang ada, Mexican ada, M60 ada, bom ada belakang, pistol, paling kurang senapang patuh. Tak pun bawa juga pedang, keris, tepi, batik. Bawa habis kelewang parang. Dia tak pergi perang bawa tu betul. Kau kena berdiri apa rahsia sudah ni? Tu terbalik. Orang dulu, orang sekarang ngaji lah tu ni. Balik. Orang dulu, orang sekarang ngaji terbalik semua. Dia dah bawa kita ngajar. Dia bawa mak ini. Tuan-tuan, yang mari. Tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, hadis sapu muka lepas pada beri salam ni sangat-sangat. Tak sahih. Tuan-tuan baca dah dalam kitab.
mazhab Syafi'i muktamad. Tu psycho, faham tak? Psikologi. Tuan-tuan baca dalam kitab mazhab Syafi'i muktamad. Ya kita duduk depan ni, kitab gapo ada rumah. Sahabat awak tadi ya. Oh kata kalau baca kitab dia buat semua, ya psycho. Kita tahu dah mun tak kira baca. Nah, kita yang ngajar kat setahun hadis 40 pun tak boleh beli. Nah, tak cakap mengepek ustaz mengajar. Bila nak beli kitab ni adik-adik saudara-saudari dah semula azab tu sengih-sengih waktu dia busuk. Dah ni. Nah, kita tahu dah. Kita tak akan baca kitab fiqh mazhab Syafi'i muktamad. Tuan-tuan baca. Bahaya ni. Bahaya bercakap lagu ni walaupun bab forok bahaya. Dah kata tak sebalah lah ustaz. Dah lepas semayang kan. Biarlah nak sapu ke apa pun. Kerana semayang-semayang ni aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'it makhsusatin. Beberapa perkataan perbuatan dimula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam sini mana assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama. Bukan salam dengan imam dan makmum, bukan. Mau habis semayang ni salam imam dan makmum panjang sangat semayang tu. Assalamualaikum warahmatullahi, habis semayang. Habislah. Tahrimu hatta takbir wa tahlilu hatta taslimu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis mayang. Dah bila habis mayang ikutlah nak sapu benda pun. Nak sapu dahi kau, nak sapu punggung kau, nak sapu perut, ikutlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Boleh. Jangan depan lah. Tak boleh kata. Orang Melayu ni apabila dia sapu dahi dia ada ritual dia. Dia start daripada belakang ni. Ada ni. Maka bila ada ritual gini kita tanya, mana dalil? Dalil mana? Dalil. Nas. Tengok. Tak sahih. Dhaif sangat-sangat. Dhaif jiddan. Kalau dalam istilah masalah hadis, dhaif jiddan. Dhaif jiddan tak boleh jadi hujah. Nak fadilah amal pun tak boleh dalam mazhab Syafi'i kita. Manakala mazhab Hanbali boleh. Ahaditsud du'afa khairun min kalami atau khairun min kalamil ulama, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dhaif jiddan tak boleh jadi hujah. Fadilah amal pun tak boleh. Sama sekali. Nak syarat fadilah amal dhaif, yang ringan-ringan. Dhaif jiddan. Betul tak? Kita depan ni tak bawa kitab ke apa? Oh, dhaif jiddan. Dah tak ada hadis. Ada hadis. Tu kalau amal tu ustaz, tanya dia yang ambil mana. Kalau tak ada, reka-reka, sesat, masuk neraka. Ni bahaya ni. Bila dia orang hok ngaji dengan tak ada kitab, dengan tidak ada sanad perguruan gini, dia pergi ke masjid surau orang hok duk semayang kan. Lepas beri salam kan, orang tua-tua kita kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu dahi belakang. Dia duduk belakang, baru lepas dengar ustaz tu mengajar tadi. Di pejabat. Dia pun tengok. Astagfirullahaladzim. Semayang pun masuk neraka lagi. Bahaya tu. Ini perbalahan masyarakat. Betul tak hadis tu tak jiddan. Cuba kita tengok dalam Majmu' Az-Zawaid bagi kitab Al-Imam Al-Haythami, bukan Al-Haythami. Dalam kitab Imam Tirmizi, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia sebut, kita bimbang lalu lah tengok jang ni kan. Kalau sejam setengah tak boleh dia sejam. Katanya Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu yamsahu jabhatahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim azhaba min al-hazami wal hazan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, apabila selesai daripada semayang dia, yakni assalamualaikum warahmatullahi, yamsahu jabhatahu, menyapu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dahinya, biyadihil yumna, dengan tangan yang kanan. Sapu ke mana tu dia tak cerita. Gini pun sapu, gini pun sapu, gini pun sapu. Itu orang panggil apa? Hadis muhtamal. Macam hadis gerak jari ni. Dalam mazhab Malik dia sunat gerak gini. Kenapa? Dia kata taharrak. Nabi SAW diriwayatkan taharrak, bergerak-gerak jari dia ketika mana tahiyat. Imam Syafi'i, hadis tu di sisi Imam Syafi'i muhtamal. Hadis yang boleh diihtimal. Gini pun gerak, gini pun gerak. Tak apa, gini pun gerak. Gini pun gerak. Geraklah kau tu. Geraklah ke mana? Sebab tu mazhab Syafi'i tak istinbat kata sunat gini. Kalau kita mayang di orang mazhab Maliki, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, gini pun ada, gini pun ada, macam-macam. Kita jangan pula pergi ambil jari dia. Hei, haram ni. Jangan. Biar mungkin dia mazhab Malik, mungkin dia mazhab Maliki. Adapun kita mazhab Syafi'i, kenapa kita tak gerak gini? Ada kerana, bukan kerana malah ikut sunnah Nabi, tak. Imam Syafi'i tak bodoh, hadis tu bukan hadis Nabi, tak. Hadis tu hadis Nabi.
Tapi di sisi Imam Syafi'i, hadis itu hadis muhtamal. Kan tidak disebut gerak lagu mana. Gini pun gerak, bulak, cang-cang tengah. Jadi ada ni. Gini pun gerak. Ada ni. Gerak lagu mana? Jadi Imam Syafi'i ada hadis hak lain pula. Yang ini ketika mana illallah, barulah Nabi SAW kata, oh inilah hadis yang ditanggung. Hadis yang ditanggung dia ada hadis muhtamal. Maka kita illallah warakat. Makanya dia balas dalam fiqh. Bodoh lah balas. Mazhab Malik dia pegang dengan imam dia. Kita mazhab kita pegang dengan mazhab kita. Sama tak sapu dahi. Sapu lagu mana? Dia tak sebut tu. Yamsahu jabahatahu biyadihil yumna. Cuma tangan kanan. Tangan kanan sapu. Sapu lagu mana ustaz tahlul qub gini kau lagu mana tak cerita. Kembali asal kata sapu dah jadi. Kenapa? Qarinah belakang itu Nabi berdoa. Wa yaqulu, dan Nabi baca doa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dengan nama Allah tidak ada Tuhan selain tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Azhaba hammi wal hazan. Ini doa ketika mana sapu. Ada baca doa. Kata Imam Tirmizi, hadisun anasun hadisun sahih, hadisun hasanun. Hadis Anas ni hadis hasan. Hadis hasan boleh buat hujah. Boleh berhujah. Imam Tirmizi ni manhaj ulama muhaddisin mutawassit. Ulama muhaddisin yang sederhana, yakni tak cepat nak kata dhaif, tak cepat nak kata sahih. Teliti dalam penelitian dia. Maka dia teliti hadis ni hasan. Hasan di mazhab fuqaha kita, mazhab Syafi'i, boleh buat hujah. Bahkan kata Albani, Nasiruddin Albani, satu orang tokoh yang sangat digemari oleh ustaz-ustaz kita sekarang, dia kata hadis tadi tu, hadisun Anas sahihun, sahih. Tiba-tiba kita balik sini, daif sangat-sangat. Yang sedap kita syaramu kat sini. Daif sangat-sangat. Tuan-tuan baca dalam kitab Muktamad Syafi'i. Siapa nak baca? Awak nak baca? Kau siapa nak baca lah ni? Kitab ke apa awak nak sebut baca tu? Ada rakam pondok kita ni? Mari pergi baca. Ada kata tu. Jangan kencing orang kampung. Jangan ada tu ni, janganlah, tolonglah jangan. Kerana tidak perbalahan dalam masyarakat. Maka kita pula lagu mana? Kita pula bawa lah belajar pula mestilah orang panggil fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilmu dinan. Sesungguhnya ilmu ni daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kamu kena tilik kepada siapa mu ambil agama kamu. Ini kata Al-Imam Muhammad bin Sirin. Al-isnadu minad din, sanad perguruan ni daripada agama. Mesti belajar, mesti kena ada isnadur riwayah, isnad dirayah, isnadut tazkiyah, mesti. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, laman sya'a qala ma sya'a, semua orang boleh cakap apa yang nak cakap. Pada pendapat saya, pada kajian saya, penelitian saya ni PhD ni tahu tak? Siap begitu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mana ada PhD? Ada ni. Dia ada BE, ME, PhD, PQ, RSQ, VWXYZ, macam-macam saja ada. Sebab tu dia rasa alim lebih daripada Imam Ghazali. Buat seminar mengkritik Ghazali. Ada ni. Imam Ghazali tu dia panggil Ghazali ya. Supaya kau menakan pak saudara dia Imam Ghazali. Lihat ni. Imam Ghazali ni Al-Hujjatul Islam. Orang nak dapat gelaran Al-Hujjah, zaman dulu tak ada PhD BA ni, dia ambil gelaran. Orang nak dapat gelaran Al-Hujjah mesti 300,000 hadis. Ingat dalam kepala otak. Ingat dalam kepala otak, matan serta sanad. Ruya ani syaikhi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi. Mesti tak boleh gugur. Itu hafal. Orang panggil apa? 300,000 hadis ke atas, orang panggil Al-Hujjah. 100,000 Al-Hafiz, 100,000 Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Sayuti, Al-Hafiz Ibn Taymiyah. Bukan main-main ni. Ulama besar lah ke? Maka sebab tu tak boleh kita kurang ajar dengan ulama. Ni Al-Hujjatul Islam. 300,000 lebih hadis. Salah satu syarat, bukan satu-satunya syarat, banyak lagi syarat. Maka dia dapat gelaran Al-Hujjatul Islam. Bukan main-main. Awak berapa hadis ingat? 40 hadis ingat tak? 40 hadis. Hadis 40. Tadi 40 ngaji ustaz, tapi bukan ingatlah ke 40. Hadis yang pertama daripada 40, innamal a'malu binniyat. Tu saya ingat. Jak kecil sampai tua ingat. Tak apa dah. Tapi jangan takabur dengan ulama. Ni baca hadis pun tengok di laptop. Ni. Imam Ghazali ingat hadis dalam kepala otak, bukan dalam laptop. Tu jangan tukar tu laptop dengan kepala otak tu. Dia lain-lain tu. Allah.
Jangan ala kuliahnya, janganlah kita sombong dengan ulama. Man izdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadu'an lam yazdad illa bu'dan. Mana-mana orang bertambah ilmu tapi tak tambah wara' dan tawadhu'. Tawadhu' mana rendah hati. Bahkan dia rasa orang lain semua tak betul lah kau. Hak dia boleh sepatas lidah sebelum pergi ke Mesir, ke Jordan, ke Baghdad, ke Iraq tu, daripada tutup guru tua. Tutup guru sekolah kampung pondok dia. Tapi bila dia pergi ke seberang laut, balik enggak gini jejak dia kat KLIA. Oh, akulah halis sekali ni. Bawa PhD ni. Allah, lam yazdad, tak tambah apa-apa orang ni illa bu'dan, melainkan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gitu. Bila kita tengok perkelahian di antara asatizah ustaz-ustaz kita orang hak tidak usah tak ni pula, diam koci mulut. Biaya balah lah, dia nak bodoh balah sangat. Kadang-kadang kita ni pun lah, kita orang muda ni, kita jadi tengok orang tua-tua kita duk balah ni, berasa bodoh kat lah. Mufti lagi ada page duk update, nak balah sama. Hak ni pula doktor juga, nak sama pula dalam mahkamah. Begini. Kita orang muda ni rasa letih, penat tengok orang tua kita balah. Orang hak duk kelak disko ke apa, tetap duk cocok bitang situ dia dah hening gitu ni. Kata biar duduk disko lagi lah duk balah kata. Duduk ustaz ada balah, ni kata begini, ni kata begini. Ya patut kitanya saling hormat menghormati. Itu ni saling hormat. Kalau kita jangan sekat orang mengajar, kita tak suka ustaz kita disekat mengajar, kita jangan sekat ustaz orang lain mengajar. Bila kita sekat ustaz orang lain mengajar, orang sekat ustaz kita mengajar, tangan kita meletik pula. Nak kata mana? Kita pergi sekat orang sekat kita jangan marah. Ni orang sekat kita marah. Kenapa? Saya ni public figure ni tahu tak? Yang muskat orang apa? Dia menyebarkan hadis palsu. Hadis roti jala ni tak ada zaman Nabi roti jala. Siap. Inilah orang panggil pucuk perbalahan. Kerana kita awak mula balah, orang balah dengan kita. Cuba kita bertolak ansur. Panggil dulu. Ya, dak zaman Nabi ada roti jala ni ustaz. Ustaz kata saya awak lucu je tu. Tak ada riwayat pun riwayat ni. Okey, selesai masalah. Jangan dulu hukum. Kadang-kadang ada ustaz yang nak buat ceramah, yang nak buat lawak, nak biar orang suka, kalau tidak orang tidur lah ke. Kalau ceramah, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti beriman dengan Allah Ta'ala. Jawab dia tidur apa kerah lah. Ada ustaz kena buat juk-juk. Ada ustaz dia macam-macam cara ada ustaz dengan backing. Mampuslah kamu. Kita ni duduk belakang, duduk ngopak. Baikkan ustaz ni buat jemput mengajar. Mampus. Tak boleh ni mampus. Ustaz, kena sebut mati, jangan sebut mampus. Mati dengan mampus tidak sama Sama kasar ustaz mampus ni, mati lembut. Boleh sebut lembut ke? Mampus. Lembut. Ada lama mengajar, pukul 9.30 tak habis lagi mengajar ni. Kuliah maghrib. Apa ni kita gastrik ke apa lagi? Ada ni. Hidung ngopak belakang, duk nyandar ngopak pula belakang. Lama ni buah jepuk. Haram tu. Dah tahu dah lapar, bawa nasi awal mari masjid. Betul tak? Masjid apa universiti kan? Kita nak ngaji UN, UIA, orang tak terima dah, umur berjela dah panjang. Saya pak kau ni, kau profesor dia tu. Jadi masjid surah balasah ni lah tempat kita belajar. Dah tahu dah, ustaz mana ni? PUI. Lama ngajar tu. Yang mari seh dia tak khabar dah. Tak kira waktu rehat ni 157 dah ni. Ada ni. Lapar kita. Bersiap buku lalu nasi. Mari masjid. Pukul 9 dah uji lagi akak tangan ustaz. Ada ni. Makan dalam masjid haram tak? Dah. Hak haram masjid ngupak tu haram. Lama ustaz ni. Itu letih. Tu haram. Makan nasi tak haram. Bawa siap dengan kitab ke apa, letak bawah nasi bekai macam anak-anak kita pergi sekolah. Lapar pukul 9 suku tak berhenti lagi. Akak tangan. Makan, buka, makan. Mudah-mudahan ustaz tengok. Nasi kabur apa Haji? Tak tu. Wallahu a'lam. Gini dulu. Yang pentingnya kita belajar. Duduk dalam belajar ni tak rugi. Innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib. Allah Taala terima taubat orang yang duduk dalam keadaan jahil basir. Dia nak ngaji sama. Bukan maksud kita kena kembali pada Allah dan Rasul ni kita pergi balik Quran sendiri, hadis sendiri, tidak. Panjang lagi tajuk ni. Tajuk yang sangat puas hati kalau kita nak faham. Ada orang nak Quran hadis lalu, tak boleh. Tak boleh. Hadis Quran ni ibarat laut. Dan orang yang memahami itu adalah ulama.
Nah, mesti kita kena berpegang dengan ulama. Contoh, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayang olehmu sebagaimana mu tengok aku semayang. Nak faham ke mana? Kita pernah tengok Nabi semayang? Tak pernah. Apa-apa kita semayang. Sebab tu ada orang, dia kena tegur gitu. Satu orang muda tu, dia tegur pakcik tu. Dia tu pernah tak tengok. Dia tak tengok pakcik tu pergi semayang. Duduk kedai kopi semua. Dia pergi Zuhur balik asar masjid, pakcik duduk kedai kopi. Pergi maghrib masjid, balik isyak, pakcik duduk kedai kopi. Pergi subuh ya, kedai kopi tutup lagi. Akhir sekali dia pergi tegur pakcik tu, kita sikit. Masya Allah, bagus, hari dakwah. Ni kita sendiri ni. Sekarang ni alim dah, Alhamdulillah. Dia tegur pakcik. Pakcik ni kenapa tak pernah pergi masjid? Pakcik tak semayang. Tegur gitu tu. Pakcik tu kata, awang, mu pernah pergi masjid? Pergi. Mu dengar ustaz mengajar? Dengar. Ustaz pernah sebut dah hadis Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang olehmu sebagaimana mu tengok aku semayang. Betul. Raja dengar. Aku nak tanya mu, berapa kali sehari mu pergi masjid, mu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang? Tak pernah sekali habuk pakcik. Dah berapa mu semayang? Nabi kata semayang olehmu, mu kena tengok aku semayang. Kama ra'aitu, tengok dengan mata kepala Nabi semayang. Tengok tak? Tengok. Kalau depan kita bawa mak, boleh. Tak tengok Nabi semayang. Jadi cari Muhammad dahulu sebelum kamu semayang. Oh, hebat boh. Dia pun ambil kursi duduk apa cik tu 3 tahun tak semayang. Dia cari siapa? Dia cari Muhammad. Dia cari Muhammad dengan pocik tu. Akhir kali dia fikir, pocik ni hok dulu pada aku cari Muhammad pun tak jumpa. Kau aku baru daftar ni nak jumpa dulu pada dia. Nah, akhirnya dia berhenti, pergi ke Kelantan, belajar di Pondok Pesantren. Masya Allah. Jadi amesak orang alim sekarang. Orang tabligh pun tabligh, alim pun alim. Masya Allah. Yang betulnya ilmu. Quran hadis tu Quran hadis. Allah ada amal yang guna niat. Apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Quran tak? Ada Quran salah. Quran tu mutawatir. Hadis tu sahih. Takut kefahaman kita tidak sahih. Kefahaman kita memahami nas dilalah daripada dalil madlul menunjuk kepada apa tu kita tak sahih. Hak tu hak bahaya. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu a'lam qurwa wa ilmuhu atam yutil hikmata man yasha wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Semula-semula pula kita jumpa semula-semula pula. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ميانمار وفي فطان وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في الأرض الإسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.